Hai, Assalamualaikum, bersama saya Megat Syafiq dalam Jejak Kitas. Pada episod hari ini, kita akan membincangkan tentang tamadun Islam dan perkaitannya dengan tamadun Melayu. Jadi agak-agaknya banyak ke perkaitan dia. Jom kita lihat. Islam mula tersebar di kalangan masyarakat Melayu apabila Sultan Melaka Parameswara yang memeluk Islam dan menukarkan namanya kepada Megat Iskandar Shah. Berikutan daripada pengislaman beliau, jadi rakyat semua telah mengislamkan diri mereka secara beramai-ramai, dan bermula daripada itu masyarakat Melayu Melaka telah meluaskan empayar Islam dan Melaka telah menjadi tamadun Islam dan kegemilangan empayar Islam yang begitu kuat dan paling dikenali dan disegani. Jadi yang pertama, kita akan membincangkan tentang kesan tamadun dan ajaran Islam terhadap tamadun Melayu. Jadi mari kita kupaskan. Jadi yang pertama, Islam telah membentuk masyarakat Islam yang bersatu padu dan punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah asas kepada pedoman dan juga adalah asas kepada masyarakat Islam. Jadi sikap bertoleransi antara masyarakat Islam telah menyebabkan semangat satu padu yang kuat dan telah menyebabkan besarnya tamadun ini. Umat Islam juga telah dipandu untuk mengeratkan silaturahim antara satu sama lain, malah amat ditekankan dalam hubungan kekeluargaan. Jadi hubungan kekeluargaan inilah yang amat ditekankan pada zaman Rasulullah SAW lagi, dan ini yang diterapkan dalam tamadun Islam kepada tamadun Melayu. Mendirikan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keislaman merupakan kewajipan yang diletakkan di atas beban bahu semua masyarakat Islam. Perkara ini pertamanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pada selepas baginda berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya pada 622 Masihi. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukum hakam yang lengkap berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Di dalam hukum kekeluargaan juga lengkap kita dapat lihat di dalam Al-Quran ataupun Hadis untuk nilai kekeluargaan tentang perkara nikah, cerai telah ditetapkan dalam lunas-lunas tertentu. Malah undang-undang juga telah ditetapkan apa itu bagi hukuman bagi orang yang mencuri, orang yang berzina. Telah ditetapkan hukum hudud dan juga bahkan hukum-hukum fara'i dan juga harta pusaka juga telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah juga. Kerana itu adalah sumber utama bagi masyarakat Islam. Kesan yang lain ajaran Islam terhadap tamadun Melayu juga adalah dari segi pendidikan. Ajaran Islam lebih teratur, moden dan lebih lengkap terhadap orang-orang Melayu. Sebelum kedatangan Islam, pendidikan ini terhad kepada golongan istana saja. Tetapi selepas kedatangan Islam, rakyat-rakyat biasa lebih ditekankan untuk belajar tentang agama Islam ini. Pada awalnya, pendidikan ini adalah secara tidak formal di mana ia dilakukan di masjid, surau dan juga di pondok. Tetapi selepas Islam lebih meluas, ianya ditekankan dan telah tubuhnya institusi-institusi seperti sekolah, pondok, madrasah dan lain-lain. Dan ilmu-ilmu yang dipelajari juga lebih mengikut silibus dan lebih teratur dan lengkap. Tamadun Melayu juga telah mencapai banyak pencapaian kegemilangan sejak dari dulu lagi. Kita dapat lihat kegemilangan masyarakat Melayu pada zaman dulu lagi. Jadi, antara bukti yang dapat kita lihat adalah dari bentuk seni lukisan, geometri dan juga seni bina seperti ini. Jadi, antara sejarah ataupun contoh pencapaian tamadun Melayu adalah dari segi kesenian, wujud hasil seni lukis atau hasil seni tangan yang memerlukan penelitian dalam seni tersebut. Ia merupakan salah satu bentuk identiti dan jati diri untuk sesebuah tamadun. Sebagai contoh, ukiran-ukiran yang begitu cantik berasaskan Islam dapat dilihat pada batu nisan. Ia juga ada setengah bentuk juga yang bermotifkan geometri. Reka bentuk kesenian ini diinspirasikan juga daripada alam. Dari segi seni bina juga ataupun seni reka, kita dapat lihat penghasilan rumah, masjid ataupun institusi yang berasaskan Islam. Sebagai contoh, kubah masjid yang diukir dengan pelbagai bentuk dan gabungan seni reka yang begitu menarik.
Selain itu, institusi pendidikan agama Islam dimulai oleh istana dan kemudiannya rumah-rumah ulama. Istana sebagai institusi pendidikan hanya dikhaskan untuk sultan, keluarga diraja dan ahli istana saja. Di samping itu, para ulama turut membuka kelas-kelas pengajian di rumah mereka. Kelas yang dibuka ini bersedia menerima masyarakat tanpa kelas. Apabila kecenderungan mempelajari Islam semakin berkembang di kalangan masyarakat awam, maka terbinalah institusi pendidikan Islam untuk masyarakat awam. Justru itu, situasi ini melahirkan penubuhan institusi pendidikan Islam di seluruh alam Melayu. Antara panggilan nama institusi tersebut adalah masjid, langgar, surau, pondok, pesantren dan juga dayah. Antara pencapaian tamadun Melayu adalah dengan adanya komunikasi yang menyebabkan hubungan diplomatik. Ini adalah contoh, sebagai kita dapat lihat, contoh tamadun Melayu mengadakan komunikasi dengan tamadun-tamadun lain. Sebagai contoh, kita dapat lihat kerajaan Melaka mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit di Pulau Jawa dan juga dengan kerajaan dinasti Ming di Pulau Tanah Besar China. Malah, komunikasi antara pemerintah Melayu dengan pemerintah bukan Melayu juga terjadi. Sebagai contoh, kita dapat lihat daripada surat daripada Sultan Cakra Adinirat dari negeri Madura kepada Governor General Thomas Stamford Raffles di Betawi pada 14 Muharram 1231 Hijrah. Ini membuktikan bahawa komunikasi ini benar dapat mengadakan hubungan diplomatik antara tamadun Melayu dengan tamadun yang lain. Dalam pembinaan tamadun Melayu, masyarakat Melayu memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun Malaysia sehingga kini. Antara peranan tamadun Melayu pada zaman dahulu adalah dari segi sistem pemerintahan, adat istiadat agama dan juga dari segi kebudayaan dan ilmu. Mari kita lihat antara contoh-contoh. Yang pertama, dari segi sistem pemerintahan, tamadun Malaysia yang wujud hari ini merupakan hasil dari satu proses sejarah berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah. Dari segi sejarah, terbuktilah bahawa wilayah politik atau negara bangsa Malaysia merupakan lanjutan dari politik-politik atau kerajaan-kerajaan Melayu sebelumnya. Ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu seperti Sriwijaya, Temasek, Melaka, Johor, Lingga dan sebagainya. Hari ini, Malaysia merupakan sebuah negara bangsa berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu yang pernah menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat. Dalam konteks pembudayaan ilmu pengetahuan, tamadun Melayu berperanan memberikan makna yang tepat terhadap konsep dan budaya ilmu yang perlu diamalkan oleh sesebuah masyarakat yang bertamadun. Semangat ikrah antara aspek sosial yang mendapat kesan langsung dengan kedatangan Islam di alam Melayu. Islam telah mengubah kedudukan ilmu dan pendidikan masyarakat Melayu sehingga menganggapnya sebagai persoalan yang amat penting. Oleh kerana pembudayaan ilmu pengetahuan amat penting dalam membina peradaban manusia, Sarjana Tempatan Prof. Dr. Wan Muhammad Nor Wan Daud menggariskan beberapa panduan ke arah merealisasikan matlamat dan hasrat tersebut. Antaranya ialah mementingkan ilmu pengetahuan, berkekalan hasil ilmiah, berterusnya usaha keilmuan, proses syurga dan nilai-nilai kepimpinan, sikap hormat kritis perlu ada dalam diri orang yang berilmu bagi merealisasikan budaya, memberi pengiktirafan terhadap peranan kaum wanita. Dan yang terakhir adalah dari segi agama dan adat istiadat. Kedatangan agama Islam telah memantapkan tamadun Melayu silam. Islam dan adat Melayu secara khususnya telah menjadi salah satu struktur dan elemen penting kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Malah, ia merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke wadah kemelayuan. Islam terus menjadi faktor definisi Melayu, iaitu orang Melayu sebagai orang yang mengamal istiadat Melayu. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu, juga dimaktubkan di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Islam adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Peruntukan ini termaktub dalam Persekutuan Malaysia dalam perkara 31. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia, ini tidak bermakna agama lain tak boleh menganuti agama mereka. Menurut perlembagaan, wujud kebebasan beragama, tetapi bagi penganut agama Islam,
kerajaan boleh menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng atau sesat. Menjelang abad 20-21, tamadun Melayu telah pun berinteraksi dengan tamadun lain di Malaysia. Tetapi, bagaimanakah mereka berinteraksi dengan tamadun lain? Yang pertama adalah dengan melalui pendidikan, di mana seperti kita tahu melalui pendidikan di institusi seperti sekolah, kolej, universiti, masyarakat Melayu telah pun berinteraksi dengan kaum-kaum lain seperti Cina, India dan juga bangsa-bangsa lain. Dari situ, mereka telah mengamalkan dan telah berinteraksi secara tidak langsung ataupun secara langsung dengan tamadun ataupun masyarakat kaum lain. Selain itu, cara tamadun Melayu berinteraksi dengan tamadun lain adalah dengan meraihkan perayaan mereka. Sebagai contoh, di Malaysia, kita sangat menggalakkan rakyat kita untuk meraihkan perayaan antara satu sama lain. Sebagai contoh, masyarakat Melayu juga meraihkan Tahun Baru Cina dan kita meraihkan semua perayaan seperti Deepavali, Thaipusam, Hari Natal dan banyak lagi. Jadi, apabila kita meraihkan perayaan yang lain juga, kita dapat tahu bahawa setiap kaum ataupun setiap tamadun mempunyai budaya dan juga adat yang berbeza-beza. Dan pada abad 21 ini, seperti kita tahu, teknologi semakin rancak, semakin canggih di luar jangkauan manusia. Jadi, dengan melalui teknologi, masyarakat ataupun tamadun Melayu berinteraksi dengan tamadun lain. Seperti mana yang kita tahu, internet, media sosial dan lain-lain lagi telah menghubungkan kita antara satu dunia. Jadi, disebabkan itulah kita dapat tahu apa yang tamadun lain buat dan bagaimana isu-isu semasa dari tamadun lain dan juga berinteraksi dengan budaya ataupun tamadun lain, dan kita dapat tahu apa yang mereka lakukan seperti budaya, apa itu mereka punya gaya hidup dan macam-macam lagi. Jadi kesimpulannya, benarlah bahawa tamadun Islam telah memberikan impak yang besar kepada kita tamadun Melayu, lagi-lagi di Malaysia ini. Kita patut sedar bahawa kita sebagai tamadun Melayu telah membina kegemilangan dan telah membina Malaysia sehingga hari ke hari ini. Jadi kita sebagai masyarakat Melayu perlu mengekalkan kegemilangan kita, malah kita patut menonjolkan masyarakat ataupun tamadun kita di dunia luar, bahawa mereka sedar bahawa Melayu masih lagi hidup dan Melayu masih lagi hebat seperti dulu kala. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan pada episod kita pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri episod kita pada hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun kepada penonton semua. Makan roti dengan sekaya, tak cukup satu, tambah lagi. Jikalau penonton sayangkan saya, insyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, Megah Syafiq, Jejak Titas, AIUTU. Jejak Rasul walau jauh, jalan yang membawa ke syurga. Jejak Rasul